كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu kembali di surau kita untuk kita sambung pengajian dan perkongsian kita yang telah lalu daripada subjek ataupun ilmu al-muamalah yang telah kita kongsikan. Sejak beberapa sesi yang lalu kita telah mulai dengan definisi muamalah. Kemudian yang kedua, kepentingannya, dan last kuliah hari itu kita dah masuk tajuk yang ketiga, itulah sumber muamalah, masadir al-muamalah, the source of muamalah. Dan ketiga-tiga ini dalam slot mukaddimah lah ya, dan ada beberapa bab yang lain. After that baru kita masuk tajuk yang pertama sebenarnya ya. Baru mukaddimah. Kira kata macam kalau di universiti, introduction to muamalah ya. Jadi satu sem tu belajar introduction sajalah. Fiqh ibadah pun sama, kita ada introduction to ibadah ya. Jadi kita dulu di sekolah dah belajar dah, masuk universiti kena belajar intro balik. Jadi lebih kurang sama lah ya. Dan last kuliah hari itu saya dah kongsikan tentang sumber yang pertama, itulah Al-Quranul Karim. Tidak boleh tidak, kerana muamalah adalah ilmu syarak, seumpama ilmu syarak yang lain ya. Ilmu ni dia tak ada Islam, dia tak ada kafir. Yang ada ilmu syarak ke ilmu bukan syarak. Kalau ilmu bukan syarak, ulama panggil ilmu akal ya. Seumpama Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam sebagian bukunya, dalam Ihya baik, dalam Ar-Risalatul Laduniyah baik ya, dan mungkin lagi ada buku-buku yang lain, saya tak tahulah sebab saya tak baca semua buku beliau. Tapi idea itu ada di mana beliau, dan saya kira tak jauh beza dengan ulama-ulama yang lain, membahagikan ilmu ni kepada dua. Pertama syarak, kedua akal. Istilah lebih betul ialah pertama al-ilmu syar'i, yang kedua al-ilmu al-aqli. Al-ilmu syar'i merujuk kepada ilmu syarak, yakni ilmu yang must be based on revelation, ilmu yang tidak boleh tidak mesti bersandar kepada wahyu. Itulah sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak, kerana dia syarak. Syarak ni makna peraturan, makna jalan. Kalau ia tidak berteraskan kepada wahyu, maka dia tidak boleh dipanggil syarak ya. Jalan siapa? Peraturan siapa? Peraturan Allah lah. Syarak ialah syar'ullah, jalan Allah, syarak Allah ya. Dan of course lah, Nabi adalah orang yang membawanya. Jadi tidak boleh tidak. Dan bukan hanya ilmu muamalah, hak lain pun sama juga ya. Ibadah, akhlak, hadis ya. Dan of course lah yang paling kritikal ialah ilmu akidah, ilmu kepercayaan ya, yang berasas kepada keimanan, ilmu ataupun perkara bersabit dengan Allah, mesti revelation ya. Berkaitan dengan alam gaib, of course lah. Kalau berkaitan dengan ruh dan hari kiamat, mesti nasnya. Hak tu lagi teruk, tak ada ijtihad. Bab ruh mana boleh ijtihad? Ijtihad ni makna kita bagi keputusan berasas pada kebijaksanaan kita, itulah ijtihad. Mana boleh. Tapi kalau fiqh macam ibadah, muamalah, dia banyak ijtihad. Boleh lah, pasal kadang-kadang nas tu tak ada.
Sementara sebagai perkara dia berkembang, bolehlah ijtihad. Ya? Tapi akidah mana boleh ijtihad. Dan tak menjadi kesalahan langsung kalau seseorang memberitahu tentang perkara-perkara ghaib, sama ada ruh, sama ada tentang alam kubur, bahkan tentang hari kiamat, kalau kita minta dalilnya. Ustaz sebut begini, ada ayat tak ustaz? Ada hadis tak? Awak tak payah tanyalah, saya ni ustaz. Kalau jenis ada idea ataupun pemahaman sebegitu, personally saya kata better you leave that ustaz. Tinggallah dia ni, tak payah belajar dengan dia, tanya dalil pun tak boleh. Maka itu benda yang kritikal, akidah. Ya? Mana boleh kita main cakap saja. Dan kita tidak diberitahu semua perkara, melainkan yang penting-penting yang kita perlu sahaja. Ya? Sebab itu ilmu yang paling mudah untuk dipelajari adalah ilmu akidah, ilmu kepercayaan. Hak paling mudah sekali. Ya? Kalaulah kita tidak terpengaruh dengan sebagai ajaran falsafah yang menyusah-nyusahkan, saya kira ilmu akidah lah yang paling senang sekali untuk kita belajar. Ya? Tapi pasal ada unsur-unsur pemikiran yang masuk di situ, jadi akidah sepatut mudah jadi payah pula. Ya? Baik. Jadi kata Al-Ghazali, ilmu syarak mesti betul-betul berpegang kepada wahyu, kerana ini semua adalah syarak, yakni peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada orang yang tahu akan perkara itu melainkan Allah Taala sebut dalam kitabnya ataupun diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, especially yang sahih. Ya. Alim setara mana pun dia tak boleh jadi syarak. Ya. Ilham setara mana pun tak mungkin dia boleh overcross ataupun overrule syarak yang telah ada. Mungkin dia boleh jadi orang kata apa, benda yang nak support boleh lah kan. Itu pun untuk diri sendiri saja. Ya. Baik. Adapun ilmu akal, dia tak ada masalah sama sekali. No need to refer to the revelation, tak perlu rujuk wahyu. Dan ia boleh berkembang dan tumbuh sepesat-pesatnya. Kita nak buat teori apa, go for it. Nak buat formula apa, go for it. Asalnya ialah ia tidak boleh bercanggah dengan Islam, terutama dengan prinsip-prinsip asas yang ada di dalamnya. Kan? Ahli sains nak buat teori apa-apa, buatlah. Ahli perubatan nak buat resolusi, nak buat kajian, buatlah. Ya. Dan begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Nak buat formula matematik, bagi ke ahli matematik, buatlah tunggal terbalik pun, tak apa. Ya. Tak ada masalah sama sekali. Dan kesemua ilmu-ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ilmu syarak ke, ilmu akal ke, semua adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baiknya kita perlu mengetahuinya. Ya, sebab itu orang Islam dia kena ada kepakaran dalam bidang-bidang selain daripada bidang syarak. Bidang bukan syarak pun kena ada pakar-pakarnya supaya kita tidak bergantung kepada orang bukan Islam. Ya. Dan saya dah baca hari itu, sumber yang pertama tak boleh tidak ialah kitabullah. Saya dah definisikan apa itu kitabullah, apa itu Quran. Dan Islam adalah satu-satunya agama di atas muka bumi yang ada buku suci yang paling autentik. Tidak ada pada agama-agama yang lain. This is the fact. Ya. Buktinya ialah Quran kita ada satu saja. Berbeza dengan agama-agama yang lain, baik agama samawi ataupun agama yang tidak samawi. Mereka ada banyak holy books, banyak buku suci. Bible ada berapa Bible? Tak tahu? Banyak kan? Ya. Taurat ada berapa banyak Taurat? Ada banyak. Saya pernah dengar ataupun tonton satu ceramah YouTube, saya ingat Padri lah kot. Ya. Dia cerita tentang Taurat. Kat YouTube kan boleh tengok macam-macam.
Dia kata Taurat ni ada 100 lebih version. Kalau dilihat pada transkrip yang asal yang masih tersimpan di gereja-gereja lama. Hak printed, hak dah diterjemahkan ke dalam bahasa hak baru ni, dia kata hanya sebahagian sahaja. Rupanya ada banyak lagi. Jadi kalau buku suci pun banyak, mana satu kita nak tahu yang betul? Sebab itu Quran amat-amat dipelihara kesuciannya. Tak boleh ada more than one Quran. Mungkin ada cara baca yang berbeza, tapi tak boleh ada Quran yang tidak sama. Mesti sama. Dulu-dulu pada zaman Khalifah Islam ada rasam macam-macam. Tapi bila Saidina Osman naik memerintah, dia bakar semua Quran yang ada dan dikekalkan satu mushaf sahaja, satu rasam sahaja yang disebut sebagai Mushaful Imam ataupun Rasamul Imam. Satu version saja. Ya, hak lain tu Quran tu juga. Tapi ada sikit sebanyak perbezaan. Antaranya ada surah yang digugurkan. 3 kul tak masuk. Ada. Bila kita baca sejarah. Ya. Kadang-kadang surah tidak tersusun. Beza-beza antara satu mushaf yang lain. Ya. Ada An-Nisa dulu, baru Ali Imran. Contohlah. Ya. Jadi tak standard lah. Jadi dia standard kepada satu Quran saja. Itulah hak mana ada lah ni. Ya. Hatta perkataan yang ditulis pun mesti the same, mesti sama. Lepas tu dulu-dulu kita ada version Quran Majid kan, Quran Majid. Ada berapa perbezaan dengan Rasam Osmani. Ya. Tapi ia telah dilupuskan. Kalau ada pun mungkin di rumah tuan-tuan. Kalau dijual tidak ada lagi. Pihak agama sudah tidak benarkan lagi. Itu cetakan daripada India. Perkataan tak berubah, tapi dia ada tokok tambah di atas kepentingan tajwid. Dia pergi masuk situ. Lepas tu wakaf tu dia pergi tambah jadi banyak. Hak asal Rasam Osmani ni, hak wakaf ada tu tak banyak sangat. Dia pergi tambah macam-macam jenis wakaf yang ada kan. Hatta dalam Al-Fatihah, sepatutnya siratal ladzina an'amta alaihim tak ada wakaf. Dia pergi wakaf kat situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, dia pergi buta situ. Kalau ikut Rasam Osmani mana ada ta. Tak ada wakaf dalam ayat tu. Walaupun ada setengah ulama kata itu satu ayat, tapi wakaf dalam Rasam Osmani tidak dimasukkan. Entah nak pegang qiraat ni 2 ayat yang berasingan, go for it. Tapi Osmani mesti dikekalkan. Jadi tidak ada. Kita tak katalah rasam tu sesat menyesatkan, tak, tapi dia tak standard. Tak standard pun tak boleh. Lepas tu dia telah dilupuskan dan tidak ada lagi. Ya. Kita dulu kecil-kecil banyak duk baca buku atau banyak duk baca rasam dia panggil Quran Majid tu kan. Tak salah. Tanwin bila bertemu alif wasal, mana ada huruf, dia taruh nun kecil kat situ. Ya. Tanwin mana ada huruf, tapi dia nak memudahkan orang baca Quran. Saya personally tuan-tuan, mak saya baca Quran very good. Tang tu je dia salah. Saya tak tahulah, dia dulu tak belajar kot. Mak saya sendiri ni, saya punya personal ni kan. Di mana bila ada nun, dia baca nun tu. Bila berhenti, dia macam baca nun tu. Saya kata nun tu tak boleh baca. Sebab nun tu kita baca bila kita wasal saja. Bila kita berhenti, mana kita boleh baca? Oh, dia tak tahu. Sebab tu nun tu tak boleh taruh. Nun tu cuma ada dalam bacaan. Dia tidak ada pada tulisan. Tapi nak mudah orang tajwid, dia taruh. Ya? Dan sebahagian ulama peringkat dunia, umpamanya Atiyah Sakar, dalam fatwanya juga ada mengkritik rasa-rasa yang baru yang masuk macam-macam warna dan color macam-macam kan, nak bagi memudahkan tajwid walaupun tidak menjejaskan perkataan Al-Quran. Tapi kadang-kadang benda tu tak perlu sama sekali. Nak tahu tajwid, belajar. Ya, tak perlu dia panggil apa? Benda-benda seumpama itu. Dia memakruhkan, dia tidaklah mengharamkan. Ya. Dan saya ada baca banyak fatwa yang memakruhkan Quran dilakukan seumpama itu. Ya. Quran leave it as it original. Biarkan dia. Nak tahu tajwid, belajar. Tapi hari ni kadang-kadang benda tu dah jadi bisnes. Itu masalah juga. Ya. Baik. Jadi benda ni pun nak kena dikawal. Kalau dah jadi bisnes sangat,
Tak tahulah. Dia lari daripada masuk Quran tu sendiri. Ya. Macam kita tengok wakaf-wakaf di masjid surau lah, hok mari jual apa semua wakaf tu kan. Wakaf tu bagus. Tapi kadang-kadang hok buat tu syarikat-syarikat tertentu, tujuan dia nak mencari keuntungan, bukan nak wakaf sangat pun, sorry tu say lah. Bismillah. Buktinya dia hanya jual Quran-Quran yang mahal-mahal saja, sampai RM300, RM400, RM500 satu Quran. Ya, pasal dia ada kontrak deal bisnes di situ. Tapi Quran-Quran yang biasa tak ada. Kami dulu di maktab, saya dulu, kita orang buat wakaf Quran. Quran hok paling basic RM10 je wakaf. Ramai orang masuk wakaf. Tapi kalau entah bawa mari wakaf Quran sampai satu Quran sampai RM200-300, orang tak ambil lah pasal mahal sangat. Dia cerita nak letak kat tahfiz lah apalah. Sedangkan tak perlu Quran yang mahal seumpama itu. Bisnes. Biasalah tuan, hari ni semua nak bisnes kan. Ya. Baik. Quran tidak sama sekali. Malah Quran dia tak boleh kita membacanya ataupun meriwayatkannya atau menyebarkannya melainkan dengan teksnya sekali. Hak lain tak apa. Hadis Nabi pun tak apa. Tuan-tuan tak ingat dia punya teks, dia punya matan kan. Tuan-tuan baca maksud pun tak apa. Even kalau tuan-tuan baca maksud tak sama dengan apa yang ada dalam buku, that is fine. As long as dia tak lari daripada maknanya. Tapi Quran sama sekali tidak boleh dilakukan begitu. Quran mesti buat mari teks yang asal. Lepas tu yang tak nak terjemahlah. Yang tak nak tafsir, go for it. Ya, terutama penulisan. Kalau percakapan atau mengajar, once a while that is okay. Sebab ustaz mana hafal Quran. Mungkin ada ayat kita tak ingat. Lepas tu saya suka Quran kalau ada atas meja ni. Saya banyak kali juga tak ingat belek. Ingat nombor ayat tapi Quran tak ingat. Ya. Saya pernah di satu masjid tu saya baca Quran salah. Jadi ada AJK WhatsApp kat saya, dia kata ustaz ada baca Quran salah tu. Memang masa saya baca tu pun saya confused. Tapi Quran tak ada, nak minta pun tidak. Biasa saya minta. Tak tahu pagi tak minta. Saya baca juga, adalah salah sikit kan. Dia kata lain kali hati-hati ustaz. Nanti kena tarik tauliah nanti. Aduh, salah baca Quran pun nak tarik tauliah ke? Tak tahulah betul tidak kan. Tapi asalnya tidak boleh. Ya. Tapi kalau sekali-sekala kita nak baca maksudnya, that is okay. Tapi kalau penulisan, kebiasaannya mesti ada ayat Quran, mesti ada terjemahan. Ya. Mesti ada ayat Quran, mesti ada tafsirannya. Dia tak boleh single translation, dia tak boleh single interpretation. Single terjemah tak boleh, single tafsir pun tak boleh. Mesti ada teksnya asal. Ya. Sementara selain nak menjaga keaslian dan originality Quran, kadang-kadang bila diterjemahkan dia takkan sama macam teks yang asal. Ya. Buat mari satu teks Quran, bagi saya terjemah, mari ustaz lain pula bagi teks yang sama, cuba dia terjemah tengok. Mesti tak sama. Masuk mungkin sama, tapi kadang-kadang ada sikit sebanyak perbezaan. Ya. Of course lah kalau tafsir, lain-lain ulama, lain-lain tafsirnya. Mostly samalah maksudnya, tapi sebagai ayat dia ada pentafsiran yang berbeza-beza. Tak sama. Dan of course lah tuan-tuan, bahasa apa pun atas dunia ni kalau diterjemahkan untuk Quran, dia takkan dapat menunaikan maksud Al-Quran 100%. Takkan dapat punya. Walaupun tak semua, sebahagian besar daripadanya. Sebab itu penting. Kita boleh terjemahkan, kita boleh tafsirkan, teks yang asal mesti ada. Ya. Saya bagi contoh paling senang. Dalam Quran kalau versi bahasa Melayu, tak kisahlah tafsir apa pun. Kalau inna, dia terjemah sesungguhnya saja. Innama, dia terjemah sesungguhnya juga. Dah kan kita belajar bahasa Arab, inna lain, innama lain. Tapi nak terjemah apa lagi? Itu je perkataan yang kita ada. Inna dengan innama memang dua-dua tu penekanan, emphasis, taukid. Tapi inna dia semata-mata taukid. Sesungguhnya, that is okay. Tapi kalau innama dia bukan semata-mata taukid. Dia taukid murakkaz, adatul hasar, ataupun istilah Melayu kita panggil penekanan berfokus. Dia memberi penekanan yang berat
At the same time, dia menafikan yang lain dan mengisbatkan perkara itu saja. Lain tu. Paling-paling kurang kita kena kata kalau innama sesungguh-sungguhnya, tak boleh kata sesungguhnya. Tapi kalau bahasa Melayu, tata bahasa, kalau kita kata sesungguh-sungguhnya, salah. Dalam kamus Dewan tak ada sesungguh-sungguhnya, dia sesungguhnya saja. Ya. Bahasa Inggeris okey sikit. Kalau inna dia kata indeed. Kalau innama dia kata verily indeed. Okeylah lagi. Tapi kalau bahasa Melayu, inna pun sesungguhnya, innama pun sesungguhnya. Ya. Sedangkan innama dia lebih maksud dia lebih kuat. Ya, kita yang belajar balaghah kita tahulah. Ya. Sebab tu saya kalau baca innama, saya tak kata sesungguhnya. Saya kata sesungguh-sungguhnya. Inilah caranya. Tidak ada cara yang lain lagi. Panjang pula. Takkan nak tulis dalam Quran tafsir kan. Tapi itulah yang sepatutnya. Ya. Kalau saya translate atau tafsir dalam bahasa Inggeris, saya akan kata verily indeed, there is the way. Inilah caranya. Jadi lain kan. Tapi kalau bahasa Melayu gitulah. Dan ini saya kira disebut oleh para ulama kita mesti ada teks, ya. Dan kita lihat buku-buku agama, kebiasaannya Quran mesti ada teks. Berbezalah dengan hadis Nabi SAW. Ya. Ada orang bawa buku kat saya, dia tunjuk, Ustaz, buku ni ada hadis ya Ustaz, teks hadis tak ada. Saya kata tak apa, hadis tak apa, tapi Quran tidak boleh. Ya. Baik. Balik dalam skop muamalah. Dalam Quran ada tak kurang daripada 500 ayat hukum yang disebut sebagai ayatul ahkam. Quran ada banyak ayat. Quran ada tak kurang daripada 6,600, saya ambil satu pendapat lah, 6,634 ayat. Dia ada banyak pendapat. Sebab dia kadang-kadang satu ayat tu, ulama ni kata satu ayat, ulama ni kata dua ayat. Macam tadilah, suratul ladzina an'amta alaihim, ada setengah ulama dia kata satu ayat tu. Macam yang standard dalam mazhab Maliki dia kata satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia kata satu ayat. Jadi daripada suratul ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin dua ayat. Tapi bismillah depa tak ada. Ya. Ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Pasal Nabi sebut. Bahkan Al-Fatihah dinamakan As-Sab'ul Masani, 7 ayat. Sepakat. Tapi 7 ayat tu hak mana? Tak sepakat. Ada ulama dia tolak bismillah, tapi siratul lazi dipecahkan, 7 ayat juga. Ya. Ada ulama dia masuk bismillah, majoriti para ulama berpendapat begitu, tapi siratul lazi dia sekali kan. Tapi dalam tu tak ada wakaf. Nak berhenti ke, tak nak berhenti ke, Rasul Osmani tidak ada wakaf. Tak kisahlah. Tuan-tuan baca surah Kahfi. Dekat Rasul Osmani ditulis 110 ayat. Tapi sebahagian mushaf, kepala ayat tu ditulis 110 atau 115 ayat. Ya, kerana apa? Kerana ada ayat yang dipecah-pecahkan di sisi sebahagian, tapi disekalikan di sisi sebahagian yang lain. Jadi ada hak tak sepakat di situ. Sebab tu kalau kita lihat dari sudut bilangannya, terutama yang difatwakan di peringkat negara-negara Islam yang ada pun, kota Saudi ada yang kata 66, bukan 66, 62, 64. Saya sebut 66 tadi kan, salah, 62. Ulama sepakat bilangan ayat Quran 6,200. Lebih tu tak sepakat. 6,234, 6,236, 6,000 belah-belah macam-macam. Tak apalah, yang itu kita tinggalkan pada mereka. Daripada 6,634 ayat, satu pendapat lah ya. Ayat-ayat hukum hanya 500 ayat saja. Ada khilaf lagi, tapi saya ambil satu pendapat yang disebutkan oleh ulama kita dalam perbincangan ayat-ayat hukum. 500 ayat. 500 ayat. Di situlah ada ayatul ibadat. Ayat ibadat. Akidah tak masuk. Hak ni hak ni. Hak ayat hukum. Ya, hari kiamat itu tak masuk. Ya. Dia mengatakan ayat ni ayat hukum. Ada ayatul ibadat, ayat tentang ibadat. Ayat tentang semayang,
ayat tentang puasa, ayat tentang haji, ayat tentang zakat. Ya. Ada ulama memasukkan ayat jihad juga dalam ayat ibadat. Itu ibadah lah. Ada ayatul munakahat, ayat tentang kekeluargaan, pernikahan. Ada ayatul al-jinayat. Ada ayatul qada. Dan ayat-ayat yang lain yang tertakluk kepada bidang-bidang hukum. Dan of course lah ada ayatul al-muamalah al-maliyah. Ayat muamalah harta ataupun kita sebut sebagai ayat muamalat. Ada dalam kelompok 500 tu. Ya. Dan ayat tentang muamalah harta tidaklah sebanyak ayat ibadat. Dia kurang lagi. Ya. Kerana sebenarnya kepentingan ibadat mengatasi kepentingan muamalah. Walaupun sama-sama penting. Dan dalam setengah-setengah keadaan, muamalah lebih penting. Tapi secara umumnya, ya, ibadah tu lebih penting. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Hatta dalam fiqh pun, fiqh ibadah didahulukan. Baru mari fiqh muamalah. Ya. Walau bagaimanapun, ia tidak menafikan akal kepentingan hukum hakam harta yang ada dalam Quran. Ya. Sebab itu saya pernah sebut sebelum ini, perkataan harta dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak kali. Berapa kali? Ingat tak? 86 kali. Bukan saya kira lah. Ini Al-Ustaz Abdul Halim Omar. Ustaz ni makna profesor. Di universiti, kalau profesor kita panggil ustaz. Kalau doktor biasa kita panggil doktor lah, doktor. Doktor Hasan, doktor Hussein. Tapi kalau dia profesor kita panggil ustaz. Gelaran dalam Arab ni kalau di universiti, kalau al-ustaz bla 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 makna doktor, makna profesor. Al-ustaz, ad-doktor makna profesor. Ustaz ni gelaran profesor tau. Tapi bukan ustaz macam Ana lah. Ni ustaz kita panggil. Ada ilmu agama panggil ustaz kan. Kalau universiti akademik punya level, kalau Arab lah, ustaz tu masuk profesor. Kalau kita tengok dia tulis al-ustaz, ad-doktor, maksudnya dia profesor. Level ustaz kalau universiti sebenarnya profesor. Ya. Beliau profesor ekonomi di Universiti Al-Azhar. Dalam maqalah Al-Khalij yang dikeluarkan oleh beliau, statement dia kata perkataan harta dalam Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 86 time. Sittatun wa samanuna marrah. 86 kali. Dan sebagian ayat tu saya dah baca pada tuan-tuan sebelum ini. Dan jika dilihat daripada bab-bab yang ada dalam Al-Mu'amalah, di mana mu'amalah tak kurang daripada 9 bab yang besar yang kita sebut sebagai kitab. Bermula pada kitabul buyu', kitab jual beli, sampai kepada kitabul etik, kitab pembebasan hamba. Dalam mu'amalah kontemporer tak ada lah. Dalam buku saya ni tak ada. Ya. Saya dah tendang keluar. Pasal dia tak ada kan. Tapi dalam mu'amalah klasik ada. Pembebasan harta last sekali. Tapi mungkin saya akan selit-selit lah juga selepas ini. Jadi ada 9 kitab dalam jual beli. Dalam muamalah. Ya. Kita ada kitabul buyu', kitab jual beli, bawah dia macam-macam bab yang ada. Syarat jual beli, rukun jual beli, jenis-jenis kontrak jual beli, macam-macam. Ya. Kita ada kitabul hajar, kitab sekatan, di mana ada golongan-golongan tertentu yang mesti dihalang daripada menguruskan harta. Ya. Prinsip muflis yang digunakan oleh sistem muamalah negara juga menggunakan sistem yang sama. Dalam babul iflas, orang muflis ni dia ada dalam syarak bab muflis ni. Ya. Mungkin kriteria dia itu base kepada situasi semasa, tapi asalnya tu dalam syarak pun ada muflis. Di mana orang yang seumpama ini sebahagian hartanya disekat. Betul tak? Ya. Sebab tu tuan-tuan kalau muflis, dulu-dulu siapa-siapa yang ada hutang berbayar sebanyak 30,000 kepada mana-mana perbankan dan institusi kewangan di bawah bank negara, tuan-tuan diiftihahkan sebagai muflis melalui proses mahkamah lah. Mungkin tuan-tuan tak bayar kereta, ambil kereta MERS kan, tak bayar. Contoh, saya tak tahulah kan. Ini contoh saja. Ya. Pakai tak bayar. Kereta tu dah lah mahal. Hutang banyak kat bank.
Bank pun tarik. Bila dia tarik, dia bagilah tempoh kat tuan-tuan, ambil balik. Dia hantar surat, ya. Masuklah nama dalam secret, blacklist. Itu step pertama, dia akan blacklist tuan-tuan, ya. So pada peringkat itu, tuan-tuan pun dah tak boleh nak berinteraksi dengan bank, nak buat pinjaman, pembiayaan apa-apa sahaja pun dah ada masalah, ya. Kemudian kes itu makan masa jugalah. Dia bawa ke mahkamah. Kalau lebih daripada 30,000 hutang berbayar, kalau mahkamah isytiharkan muflis, maka tuan-tuan akan menghadapi banyak masalah untuk melakukan apa-apa urusan kewangan dengan mana-mana perbankan atau institusi kewangan yang ada. Hatta urusan-urusan lain pun kadang terjejah juga. Pasal orang muflis ni, susah nak cakap lah kan. Kita ada member yang muflis juga. Dulu 30,000, sekarang setahu saya dah 50,000. Dia naik kerana faktor macam-macam lah, ya. Jadi, tapi nak muflis pun proses dia panjang juga, in detail, ya. Tapi bila dah jadi muflis umpama itu, ia termasuklah konteks yang sama. Dia disekat kadang-kadang dalam setengah-setengah hal, terutama bersabian kewangan, kerana dia dah problem, tak mampu membayar hutangnya. Islam aja ada orang ni dia disekat, ya. Tapi sekatan yang paling asas ialah orang hak tak cukup syarat untuk melakukan transaksi seperti budak-budak, seperti orang gila, seperti orang yang tidak balik, itu termasuk dalam konteks yang sama. Anak-anak kita kalau ikut dia tak boleh nak buat apa-apa jual beli. Kalau mazhab Syafi'i memang haram lah. Tapi majoriti para ulama yang lain memberi kelonggaran. Boleh melakukan jual beli dengan izin walinya. Tuan-tuan anak tuan-tuan pergi beli kat kantin sekolah, beli kat kedai runcit depan rumah, itu hambali. Boleh buat apa-apa urusan muamalah budak yang tidak cukup umur dengan syarat diizinkan oleh walinya. Itu hambali, ya. Syafi'i tak boleh langsung. Melainkan kalau barang-barang yang kecil bolehlah. Itu pun dengan izin wali juga, ya. Benda seriah, 2 riyal, beli gula-gula boleh. Tapi kalau more than that tak boleh. Tuan-tuan suruh anak tuan-tuan pergi beli beras kat kedai runcit umur 30 ringgit. Tak boleh tu, besar tu, 30 ringgit. Kalau ikut standard hak asal lah. Tapi tak guna pakai dah hari ni, ya. Itu dipanggil kitabul hajar. Ada orang-orang tertentu yang mesti disekat daripada menguruskan harta. Dan Allah Ta'ala perintahkan. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang kelima. Allah Ta'ala tak benar kita bagi harta kepada orang gila, anak-anak yang tak tahu nak cara urus duit macam mana. Kalau dia tahu sekalipun, dia terdedah kepada penipuan. Betul? Jadi Allah Ta'ala larang, tu ada sebab lah, ya? Kita ada kitabu Al-Ariyah bab pinjam meminjam, kita ada kitabul Ghasab bab rampasan. Kerajaan dibenarkan untuk merampas harta-harta tertentu dengan mekanisme-mekanisme dan kriteria tertentu. Saya tak tahulah pelaksanaannya hari ini, tapi dalam syarak ada, dalam muamalah. Dia panggil kitabul ghasb, rampasan. Tapi kita nak rampas harta orang suka-suka tak boleh lah, ya. Pergilah satu persatu, macam-macam, ya, sewaan, gadaian, pelaburan, hutang, sampai kepada pembebasan hamba. Dalam semua bab-bab yang ada ni atau kitab-kitab yang besar ini, sebenarnya tak semua ayat Quran ada dalilnya, tak semua, ya. Kalau kita ikut 9 kitab tu, kalau dipecah-pecahkan lagi, satu kitab ada sekurang 4 atau 5 bab, kadang-kadang sampai 10 bab. Kitab jual beli ada 10 bab. Dalam jual beli macam-macam. Kalau dulu pun macam-macam, hari ni lagi macam-macam. Saya pun tak erti semua dan masih belajar lagi, ya. Jadi banyaklah babnya. Hak lain pun sama juga. Campur-campur saya ingat tak kurang daripada 50 bab dalam kitab muamalah. Yang mana kesemuanya tidaklah ada dalil secara spesifik dalam Quran, ya. Walau bagaimanapun ada bab-bab tertentu yang ada dalilnya. Dan bila kita lihat ayat-ayat ini ataupun bab-bab ini ada dalilnya, Allah Ta'ala alam kerana kepentingannya kepada manusia. Ada hak tak ada dalil dalam Quran, ada hak ada dalil. Hak ada dalil ni hak betul-betul penting. Hak muamalah very crucial. Mak Saleh kata hak betul-betul penting lah, ya. Tapi kalau hadis ada berlaku, ya. Dalam 9 kitab ni hadis ada semua. Ni Quran.
Apa ayat yang dalam Quran Allah Ta'ala sebut? Kata ada, tak ada. Hak mana hak ada? Pertama sekali ialah ayatul bai', ayat jual beli. Ya. Sehingga dalam Quran Allah Ta'ala sebut perkataan jual beli yang merujuk kepada al-bai' tak kurang daripada 39 kali. Harta Allah Ta'ala sebut 86 kali. Jual beli saja half of that, separuh daripada itu, 39 kali dalam 31 ayat. Maknanya ada dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut sebanyak 2 kali. Ya. InsyaAllah. Bismillah. Azan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر Allah Akbar, Allah Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma rabbana anta suratul qiyamah Muhammadin wasiyatu wal fadilah ba'as Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Balik pada yang tadi. Dalam banyak-banyak ayat muamalah, ayat yang banyak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayatul bai', ayat tentang jual dan beli. Ya. Tuan boleh cek dalam Google, tuan tekan ayat jual beli, dia keluar. Ya. Dah kata 39 kali kan. Dan sebagian ayat tu saya dah baca kepada tuan-tuan pada kuliah-kuliah yang lalu. Awal-awal dulu masa Pengkak nak memperkenalkan subjek ini pun saya dah sebut, ya. Banyaklah, ya. Surah Al-Jumu'ah ada, surah An-Nur ada, surah An-Nisa ada. Of course lah, banyak juga disebut dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang paling top yang saya dah baca dulu, ayat yang panjang berkaitan dengan riba, tapi tengah-tengah tu Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Antara kepentingan ayat ni banyak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kerana dalam banyak-banyak perkara, kontrak, transaksi atau apa-apa sahaja yang dikaitkan dengan muamalah, jual belilah hak paling banyak diguna pakai. Hampir manusia melakukan urusan-urusan jual beli seumpama ini, betul tak? Ia dilakukan oleh hampir keseluruhan manusia. Ambil daripada orang tua sampai budak-budak. Ya. Jual beli semua orang buat. Boleh kata tak ada orang tak pernah jual. Mungkin ada orang tak pernah jual. Tapi tak mungkin ada orang yang tak pernah beli. Semua orang beli. Al-bai' ni jual pun ya, beli pun ya. Sebab itu kalau kita tengok terjemahan, al-bai' ni jual beli dia tulis. Pasal al-bai' ni merujuk kepada jual, merujuk kepada beli juga. Ya, dia panggil lafzul mustarak. Unik bahasa Arab ni ada perkataan dia boleh guna secara, dia boleh guna maksud yang banyak. Kadang-kadang dia boleh guna kontradik. Pergi pun orang Arab guna perkataan tu, balik pun orang Arab guna perkataan tu. Ada. As-as. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal-laili idza as-as. As-as ni orang Arab guna pergi pun ya, balik pun ya. Perkataan maula, maula kan. Maula, hamba pun ya, tuan kepada hamba pun ya. Habis tu nak tahu macam mana ustaz? Konteks dia lah. Tengok konteks dia lah, ya. Sama macam jual beli pun. Kita nak guna jual, kita guna bank. Kita nak guna beli, kita guna bank juga. Tapi nak tengok konteks dia. Tapi ia perkataan yang merujuk kepada kedua-duanya. Jual pun ya, beli pun ya. Walaupun dalam market kita banyak guna untuk jual lah. Tapi dia merujuk kepada jual dan beli. Memang manusia secara keseluruhan terlibat dengan jual dan beli. Sebab itu antara hikmahnya ialah Allah Ta'ala menyebutnya dengan banyak sekali. Dan kalau kita lihat dalam sektor kewangan hari ini pun, jual beli inilah yang telah banyak digunakan sehingga menggantikan sistem-sistem konvensional yang ada untuk nak mengelakkan perkara yang jelas-jelas haram. Itulah riba. Jual beli diguna pakai di sektor kewangan, hampir keseluruhan daripadanya. Islamic produk tu semua guna jual beli. Tuan-tuan beli kereta, jual beli? Betul tak? Saya pinjam ustaz, saya tak jual beli. Kalau tuan-tuan beli secara konvensional memang pinjam. Tapi kalau Islamik, jual beli. Dia panggil jual beli komoditi. Dia guna sistem tawarruk, dalam tu ada komoditi murabahah. Tak kisahlah dia guna tawarruk ke, dia guna BBA ke. Ala kulli hal, kesemua itu adalah jual beli. Ya. Kalau BBA, tuan-tuan bayar kereta tu secara ansuran kepada bank. Ya. Kalau tawarruk, tuan-tuan beli komoditi, tuan-tuan jual komoditi tu. And then duit tu guna untuk beli kereta. Adalah cara dia, tapi semua jual beli.
Kerana orang nak pakai kereta. Tuan-tuan ingat kita boleh beli kereta cash ke? Saya tak boleh. Kot tuan-tuan boleh kot. Habis tu macam mana? Kereta nak kena beli. Kan? Kalau kita beli secara pinjaman, bank tak boleh nak ambil untung. Letih. Jadi dia gunalah jual beli. Jual beli kat bank tak genuine ustaz. Siapa kata tak genuine? Komoditi tu ada. Sale tu berlaku. Everything is genuine. Ada tradernya. Dia beli on click je. Macam kita beli kat Shopee. Ya. Jadi jual beli. Pasal kalau kita tak buat, tak boleh beli kereta lah. Nak beli cash mana ada duit. Belilah buat sistem jual beli. Ya. Pelaburan sama juga. Sistem pelaburan hari ni yang Islamik lah. Jual beli. Ya. Komoditi juga. Macam tadi. Kalau kita tak buat sistem Islamik menerusi jual beli, orang tak boleh nak beli kereta. Kalau beli kena buat pinjaman, riba pula. Buatlah jual beli. Macam tadi, macam yang ni sama juga. Pelaburan. Kalau tak buat sistem jual beli Islam, pelaburan, market susah nak jalan lah. Pasal bila pelaburan cara Islam, dia tak boleh jamin modal dan keuntungan. Siapa nak melabur dengan kita? Dah lah modal tak boleh jamin. Burn kang. Lepas tu tak ada keuntungan pula. Tak boleh janji keuntungan. Of course lah, secara tetap lagi tak boleh. Akhirnya, investment market akan collapse. Ekonomi akan memberi kesan. Benda nak kena jalan. Buat satu sistem yang baru. Nama dia sistem jual beli Islam. Tak kisahlah dia nak buat tawarruk ke, murabahah aksiyah ke. Dia ada banyak dia punya tu kan. Tapi jual beli tuan-tuan. Tuan-tuan melabur tu jual beli. Tak kisahlah kat bank tuan-tuan buat fixed deposit ke apa-apa lah. Semua jual beli tu. Ya? Dan begitulah yang lain. Jual beli diguna pakai pada hari ini di perbankan dan sektor kewangan Islam untuk menyelamatkan umat daripada riba. Saya kira secara formnya memang purely and totally Islamic. Cuma kalau yang melibatkan pembiayaan tu, mungkin ada isu kata ambil untung lebih lah apalah. Saya kira tak ada isu. Cuma kadang-kadang kita, kadang tuan-tuan beli kereta, salesman ni dia bukannya pergi apply kepada semua Islamic banking. Dia apply 3-4 bank je. 2 bank konvensional, 2 bank Islamic. Kebetulan tuan-tuan tengok Islamic, tinggi pada konvensional. Pilih konvensional lah. Apa Islamic mahal sangat. Cuba pergi submit ke 12 bank Islam yang ada. Tengok. Betul tak? Dia lebih tinggi daripada Islamic. Mungkin ada yang lebih rendah daripada konvensional. Ya? Mungkin ada. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita tengok ke semua konvensional yang ada, compare dengan ke semua Islamic yang ada, kalau dia lebih tinggi, kita boleh komplain lah dari sudut keuntungan tu. Tapi dari sudut form dan sistem yang digunakan memang menepatilah kriteria yang ada dalam fiqh. Soal keuntungan ni dia ada cara dia nak menentukan. Lagipun dia pun nak buat untung ya. Jadi nak cerita begitu. Ala kulli hal, jual beli adalah satu sistem yang amat baik sekali yang telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Taala, yang telah digunakan pakai secara meluas dalam dunia dan sektor kewangan atau ekonomi pada hari ini. Dan of course lah, ia adalah solusi kepada perkara yang jelas haram, yang kita akan terlibat dengan riba. Ya. Orang tanya saya, Ustaz, kalau kita banking ni apa yang fardu ain? Fardu ain dia pilih yang Islami. Itulah. Tak belajar tak apa, belajar lebih baik. Tapi apa-apa hal pilih yang Islami. Nak dibandingkan dengan konvensional yang ada. Itu saja untuk malam ni. Mungkin next nanti saya akan urai sikit sebanyak lagi before kita pergi kepada sumber-sumber yang lain. Aku liqauli hadza, astagfirullah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi.